Okey, insyaAllah kertas 2 bahagian B, ya, cikgu yakin sangat ya kamu masih segar dalam minda masing-masing. Apa yang terkandung dalam kertas 2, ya, dalam kertas 2 bahasa Melayu yang diperuntukkan masa selama 1 jam. Baik, ada sesiapa yang boleh respon kepada cikgu? 1 jam kertas 2 bahasa Melayu ni apa yang ada? Sesiapa boleh respon? Ada tak yang boleh respon? Apa yang ada dalam kertas 2 bahagian kertas 2 BM ni? Ada sesiapa? Sebelum kita pergi fokus kepada bahagian B, ada sesiapa? Silakan. Karangan respon terhad, betul Kasrina, itu bahagian A, ya, dan bahagian B ialah karangan respon terbuka. Betul, ya. 1 jam diperuntukkan, okey, ya, 15 minit untuk karangan respon terhad yang memberikan anda sebanyak berapa markah karangan respon terhad? 10 markah tepat, ya, dan selebihnya 30 markah, ya, untuk karangan respon terbuka. Maknanya yang kita akan tengok pada pagi ni, ya, yang kita akan tengok pada pagi ni memberikan markah paling banyak, ya, dalam kertas bahasa Melayu. Jadi mohon fokus betul-betul supaya anda boleh menguasai bahagian inilah, ya. Okey, baik. Sebelum ini kelas, ya, saya ingat cikgu, ya, dalam rancangan mengajar cikgu, kita pernah buat karangan respon terhad ialah pada tarikh 27 hari bulan 8. Ya, hari ni 29 hari bulan 10. Ya, karangan pendek, karangan respon terhad 27 hari bulan 8. Hari ni kemudian diikuti dengan sebelum itu lagi, ya, kita ada buat karangan perenggan isi, ya, mengenal pasti idea utama dan juga idea sampingan. Ya, kalau kamu masih ingat buku teks muka surat 48 bagai aur dengan tebing. Ya, latihan itu meminta anda mengenal pasti isi utama dan juga isi sampingan. Bila kita buat 9 hari bulan 7. Ya, bulan 7 karangan respon terbuka simple sahaja. Kemudian bulan 8 karangan pendek, ya. Dan hari ni 29 hari bulan 10, ya, kita akan tengok karangan respon terbuka tetapi perenggan isi sahaja. Ya, perenggan isi sahaja. Okey. Okey, baik. Sebelum itu lagi, ya, cikgu nak mohon lagi sekali respon anda. Dalam karangan, ya, dalam karangan basic apa yang mesti ada? Bila kita sebut je karangan, apa mesti ada dalam karangan? Boleh respon? Pendahuluan, bagus. Diikuti dengan isi. Okey, ada yang kata 4, ada yang kata 4. Okey, betul. Ada yang kata berapa lagi? Berapa sekurang-kurangnya isi maksimum? Minimum. Berapa? 3, 4. Ya, 3 atau 4. Minda. Set dalam minda. 3 atau 4. Pastikan, ya. Dan akhir sekali basic diikuti dengan penutup. Ya, lengkaplah sebuah karangan, ya. Itu dia. Okey. Kita kena ada pendahuluan, kita kena ada 3 isi minimum, ya, dan kita kena ada penutup. Jadi karangan, ya, sekurang-kurangnya 5 perenggan. Ini basic dia. Okey. Jadi hari ni insya-Allah kelas kita akan tertumpu kepada bahagian isi, ya, tertumpu kepada bahagian isi. Okey, sementara itu, ya, cikgu ada bahan untuk dikongsikan bersama-sama, ya, bagi memastikan supaya selepas ini anda ada panduan, terpandu, ya, bagaimana nak menghasilkan perenggan isi yang mantap, ya, perenggan isi yang mantap. Okey. Kita tengok bahan sekejap.
Okey, ya, teknik menghuraikan isi karangan. Okey, jadi boleh nampak tak bahan yang sedang cikgu kongsikan dengan anda? Boleh nampak tak? Boleh ya? Okey, jadi hari ini kita akan fokus kepada teknik menghuraikan isi karangan. Okey, boleh, bagus, ada respon di situ. Okey ya. Jadi kebanyakan kita ni, anda lah khususnya sebagai pelajar, mampu memberikan isi. Mampu memberikan isi. Tetapi bagaimana nak mengolah isi? Inilah persoalan yang kita nak kupas hari ini supaya selepas ini, selepas saja kelas kita ini, anda boleh menghasilkan karangan yang baik. Sebab karangan memberikan markah yang paling banyak tadi cikgu sebut, paling banyak, iaitu 30 markah. Jadi kita nak duduk dalam ranking cemerlang. Ranking cemerlang berapa? 26 hingga 30. Kita nak duduk pada markah ini. Tak naklah bawah, seboleh-bolehnya tak nak duduk 21, tak nak duduk 22. Lebih-lebih lagi kita tak nak duduk dalam markah sederhana iaitu belas-belas. Kita tak nak. Jadi kita nak pastikan tahun hadapan anda sudah masuk PT3. Adakah PT3 wujud kembali? Itu persoalannya. Jadi persediaan kita mestilah bermula dari sekarang. Di bahagian yang paling banyak markah ni cuba kita maintain. Boleh berada dalam ranking 26, 27, 27, 28. Itu memang terbaik dah Okey, baik. Okey, kita nak tengok bahan Okey. Macam mana kita nak menghuraikan isi? Bagaimanakah kita hendak menghuraikan isi karangan? Ini. Okey, sekarang dalam buku karangan, anda boleh tuliskan tarikh hari ini. Kita sekarang ialah pada standard karangan, standard pembelajaran 3.4.4 iaitu mengembangkan isi karangan. Jadi anda boleh ambil ini bagaimanakah kita hendak menghuraikan isi karangan. Boleh mula membuat catatan bagaimana kita hendak menghuraikan isi karangan. Jadi cikgu menggunakan teknik Imbakup. Imbakup. I-M-B-A-K-U-P. Imbakup. Cikgu ulang. I untuk isi. Tapi cikgu tak catat di sinilah. Kalau anda nak tulis, anda boleh catat tambahan. Bagaimanakah kita hendak menghuraikan isi karangan? Bermula dengan I. I untuk isi. I untuk isi. Okey, mengapa cikgu tak catat? Kerana slide berikutnya isi telah disediakan. Isi telah disediakan. Jadi sebenarnya cikgu menggunakan teknik Imbakup. Jadi anda boleh catat di situ I untuk isi, M untuk mengapa? Ni nak hurai isi. Nak menghuraikan isi ni. M untuk mengapa? BA. BA ni A kecil lah. Bagaimana? K untuk kesan. Dan bawah sekali yang tak ada di sini ialah UP. UP untuk ungkapan. Ungkapan yang menarik. Ungkapan yang menarik. Jadi, anda boleh catat di situ teknik Imbakup. I-M-B-A-K-U-P. Teknik Imbakup. Okey. Baik, okey. Seterusnya. Okey, tajuk karangan kita yang cikgu pilih pada hari ini ialah tajuk yang simple untuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu faedah bersukan. Boleh tulis tajuk karangan faedah bersukan. Okey, faedah bersukan. Okey, tajuk kita faedah bersukan Jadi pelajar, dalam peperiksaan PT3 kamu dah masuk ke peringkat sekolah menengah, kita tak jumpalah tajuk yang sesimpel ini.
Ya, ini adalah tajuk tahun 4, tajuk tahun 5. Ya, mereka zaman kamu sekolah rendah dahulu, ya kamu jumpa dengan tajuk yang simple macam ni, faedah bersukan. Tetapi apabila kamu masuk peringkat sekolah menengah, fikiran kita pun semakin matang, tajuk pun akan semakin mencabarlah. Ya, dia tak akan terus dengan nyatakan faedah-faedah bersukan, tidak. Ya, tapi sebaliknya dia mungkin akan mulakan dengan penyataan terlebih dahulu. Bagaimana ya contohnya? Kita hendaklah memastikan tubuh badan kita dalam keadaan yang sentiasa sihat. Contoh, dimulakan dengan penyataan dahulu. Ya, kita hendaklah memastikan tubuh badan kita dalam keadaan sentiasa sihat. Titik. Dimulakan penyataan dahulu. Kemudian baru diikuti dengan soalan. Ini teknik soalan dalam bentuk menengah rendah. Ya, menengah rendah. Naik apa form menengah atas esok, lain pula. Soalan dia lagi mencabar. Ya. Okey, soalan dia, nyatakan faedah-faedah melakukan aktiviti bersukan. Contoh, nampak panjang. Ya, dia mula dengan penyataan. Penyataan tu sekadar orang kata nak mukadimah awal. Ya, kita memerlukan, kita hendaklah memastikan tubuh badan kita dalam keadaan yang sentiasa sihat. Nyatakan, soalan di bawah, nyatakan faedah-faedah yang diperoleh apabila melakukan aktiviti bersukan. Panjang soalan, tapi sebenarnya yang dikehendaki ini sahaja, faedah bersukan. Ini orang kata trik soalan. Dia nak menguji calon, nak menguji calon, menguji pelajar, nak tackle anda, tahu tak apa yang dikehendaki dalam soalan. Okey, ini soalan kita hari ini. Soalan yang kita nak bincangkan pada pagi ni, faedah bersukan. Okey pelajar, boleh tak bagi tahu cikgu, faedah ni selain perkataan faedah, apa lagi perkataan lain yang sinonim dengan makna faedah? Kebaikan, betul. Ada lagi tak lain? Kebaikan, betul. Apa lagi? Mungkin ada yang nampak lagi perkataan yang lain selain faedah, selain kebaikan? Manfaat, ya. Kepentingan, ya. Okey, bersukan. Apa lagi perkataan lain selain maksud yang sama dengan bersukan? Riadah, tepat. Terima kasih ya. Jadi kepentingan riadah maksudnya samalah dengan faedah bersukan. Kebaikan riadah samalah juga dengan faedah bersukan ya. Boleh buat catatan masing-masing ya supaya kita ada banyak kosakata. Ya, banyak kosakata. Okey. Ini tajuk kita. Apa yang kita nak bincangkan? Baik, hari ni, pagi ni cikgu share, cikgu kongsikan dengan anda isi satu. Maknanya isi satu dah disediakan. Ini nama IM. I-M-B-A. B-A huruf kecil. K untuk kesan dan bawah sekali ialah UP. UP tu ungkapan ya. Okey, isi yang kita nak bincangkan pada pagi ni, antara faedah bersukan ialah dapat menyihatkan tubuh badan. Ini. Ya, jadi faedah bersukan yang pertama, dah tentulah bila kita bersukan, dapat menyihatkan badan. Mengapa nak ada badan sihat? Mengapa? Bukan. Mengapa? Mengapa kita nak olah? Ini kita nak olah ya. Mengapa bila kita bersukan, badan kita jadi sihat? Mengapa? Ya, macam mana yang boleh jadi sihat tu bila kita bersukan? Maka kita mula mengolah. Mengolah ni ialah ayat huraian. Sebelum ini cikgu pernah terangkan kepada anda teknik AT, AH, AC dan juga AK. Apa dia? Ayat topik maknanya isi. Isi. Ayat topik ialah isi. Ayat huraian. Ayat huraian ialah mengapa. Mengapa
bila kita bersukan badan kita sihat. Mengapa? Mengapa? Ya, apa macam mana boleh jadi macam tu yang dikatakan sihat bila bersukan? Kemudian AH itu ialah bukan ayat contoh AC. AC ialah bagaimana? Macam mana nak jadi badan sihat? Itu ialah AC, ya, dan kesan daripada bila badan kita sihat, apa yang kita peroleh. Yang ini kesan ialah huraian daripada bagaimana tadi, ya. Ungkapan yang bawah ni, ungkapan cikgu tak catat dekat sini. Tetapi pelajar, tadi kan cikgu sebut kita nakkan ranking 26 hingga 30. Jadi kalau anda mampu ya meletakkan ungkapan-ungkapan yang menarik. Apa dia ungkapan menarik ni? Peribahasa, kata-kata hikmat, lepas tu kata tokoh, ya, kata-kata tokoh, itu ialah ungkapan. Boleh letak di bahagian akhir, itu memang terbaik. Ya, dan satu lagi kita tak masukkan ialah ayat penegasan. Ya, ada di akhir slide nanti, ya. Jadi ini imbaku, yang isi. Okey, ni isi kita pagi ni, bersukan dapat menyihatkan badan, ya. Ni kita nak olah, ya, supaya kita dapat mengembangkan misi. Yang ini yang cikgu cakap tadi, ada sesetengah antara kita yang mampu bagi isi, lepas tu dia tak tahu nak olah macam mana. Ya, orang kata cacah merba jadi dia punya perenggan isi. Jadi hari ni kita nak tertib, ya. Lepas ini apa? Lepas ini apa? Ini cikgu nak pandu anda, ya. Okey, seterusnya. Ikut pelan-pelan, ya. Perlahan. Ya. Pelankan sikit tu. Okey, ini adalah huraian dia. Ini adalah bentuk point, ya. Okey, pelajar, kalau kamu nak mula mencatat bahagian ini, silakan. Ya, tetapi slide yang seterusnya cikgu akan kongsikan siap lengkap perenggan yang memasukkan penanda wacana. Ya, jadi nak ambil yang sekejap lagi pun okey, ataupun nak salin terus. Ya, ini dalam bentuk point tadi, ya. Okey, bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Bagaimana? Macam mana? Mengapa yang kita katakan bersukan ni dapat menyihatkan tubuh badan? Kerana ini huraian dia. Ini kita namakan, mengapa ni kita namakan sebagai ayat huraian. Kita menghurai, ya, yang kita katakan badan kita akan sihat bila kita bersukan tadi. Kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Ini, ya, mata pelajaran sains membantu kita menjawab soalan kita hari ini, ya. Jadi kurikulum, mata pelajaran merentas kurikulum, ya, subjek merentas kurikulum. Jadi sains boleh bawa ke dalam bahasa Melayu, ya, kita olah, ya. Jadi kamu boleh gunakan, ya. Okey, dah terlajak ke depan, ya. Kita boleh gunakan, ya, huraian, ya, subjek sains untuk kita olah isi kita tadi, ya. Dan kamu nampak dah ada dan di sini, ya. Jadi maknanya ayat kita ni dah jadi ayat majmuk, ya. Ayat majmuk dengan adanya kata hubung dekat sini. Okey, bagaimana nak jadi badan sihat? Maka kita masuk contoh. Okey, sekejap kita terima kawan kita. Ya. Tak boleh keluar macam mana? Ada kawan nak masuk sekejap, ya. Okey, Ain. Okey, kita sambung. Okey, Ain, kita dalam kertas 2, ya, Ain. Untuk karangan, ya. Karangan kertas yang kedua. Okey, kita balik semula. Bahagian mengembangkan isi tadi.
Sekejap ya. Ya, macam mana ni? Masukkan. Nak masuk balik dalam ni. Baru dapat. Sekejap. Dia lambat. Mana ya? Dah terpadam. Nak masuk PowerPoint balik. Oh, sini kot. Jadi lambat. Dia dah hilang. Satu. Okey ya, jadi kita kembangkan isi tadi dengan mengolah balik ya, mengapa kemudian bagaimana. Kita tadi setakat bagaimana. Jadi ini contoh dia ya. Kita boleh bersukan dengan cara berbasikal. Ini ialah ayat contoh. Ya, B di sini bagaimana, ini ialah ayat contoh. Ya, jadi kita boleh bersukan dengan cara berbasikal. Contoh satu, dengan cara bermain badminton. Contoh dia atau sekadar berjoging ya. Nampak ada perkataan sekadar. Inilah yang dinamakan kosakata. Ya, ada perkataan sekadar. Ya, jadi jarang-jarang kita guna sekadar, tapi kalau kita mampu guna, ini sudah menunjukkan bahawa kita banyak pembacaan ya, banyak membaca ya, terjumpa perkataan-perkataan ini ya, kita masukkan dalam karangan, menjadikan karangan kita itu bertenaga ya, maksudnya ada banyak kosakata yang kita boleh guna ya, orang baca pun menarik ya. Okey, kemudian kesan. K untuk kesan. Kesannya nampak kita olah ya, bila kita berbasikal, bila kita bermain badminton, bila kita berjoging, apa yang kita dapat? Badan kita sihat dan cergas serta kata hubung. Ya, ayat majmuk yang kita guna, nampak ya? Ada ayat pelbagai kata hubung yang kita boleh guna. Ya, dalam satu ayat, 2-3 kata hubung kita boleh guna. Memang kita memasukkan apa yang pengetahuan, ya, tata bahasa di situ, seni bahasa di situ, ada dalam karangan kita. Ya, tidak berasa lesu atau perkataan letih. Ya, ataupun tidak mengantuk kita belajar di dalam kelas. Kita kena fokuslah kita sebagai pelajar. Ya, jadi contoh kita tu mesti merujuk kepada kita sebagai seorang pelajar. Ya, belajar di dalam kelas. Ini tempat ya, kena ada di dalam ya. Nampak? Ya, 3 olahan ini sebenarnya ayat. Ya, macam mana kita nak tahu dia ayat? Okey, nanti kita akan tengok ya bahan seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bahan seterusnya. Sambungkan semua huraian isi dengan gramatis menggunakan penanda wacana yang sesuai. Penanda wacana, semua anda tahu ya, penanda wacana yang sesuai. Yang ini penanda wacana untuk ayat selepas sisi tadi ya. Hal ini demikian kerana. Kalau nak guna penanda wacana, pastikan anda guna lengkap, jangan ambil separuh-separuh. Maksud cikgu, ini kerana, salah ya. Kamu kena lengkap. Hal ini demikian kerana, sebab dia satu ya, dia adalah satu ya, penanda wacana ya, tak boleh dipisah-pisahkan. Kamu buang hal, kamu ambil ini kerana. Memang di situ salah lah dari segi penggunaan penanda wacana. Ya, seboleh yang mungkin kita tak nak ada garisan merah guru ya dalam karangan kita. Tadi kita kata kita nak skor duduk dalam ranking cemerlang. Jadi ranking cemerlang kena minimumkan kesalahan ya. Jadi ini ya contoh satu. Sebagai contoh untuk ayat contoh tadi, jelaslah bahawa untuk ayat penegasan ya, ayat penegasan tak masuk di sini rupanya, ada contohnya kemudian ya. Okey, kita tengok ayat penegasan. Ayat penegasan tu ialah ayat kesimpulan ya, selepas daripada kesan tadi. Ni dia terskip sikit ya.
jelaslah bahawa. Ini maknanya apa? Maknanya kita dah nak tutup perenggan isi pelajar. Okey? Kita bercakap ni satu perenggan isi ya. Perenggan isi kita tutup sebelum nak masuk perenggan baharu. Kita tutup dulu perenggan isi ini ya, yang apa idea tadi ya, bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Kita tutup, jelaslah bahawa. Ini ialah penanda wacana. Ya. Nak guna perkataan penanda wacana lain boleh ke? Boleh. Ini sebagai cadangan. Tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti sukan. Ini kan isi kita tadi. Ya, bersukan melahirkan tubuh badan yang sihat. Ini kan isi kita tadi. Jadi kita ulang balik dalam perenggan penutup isi. Ya, okey. Seterusnya. Okey, boleh mula menyalin yang ini. Ya, dalam buku karangan anda, boleh mula menyalin yang ini. Ya, perenggan isi lengkap. Ya, tadi kita ambil poin. Lepas tu kita ikuti dengan penanda wacana. Sekarang poin yang asal tadi dalam imbakub awal-awal tadi, kita dah gabungkan dengan menggunakan penanda wacana. Ya, cikgu gunakan dengan pen merah ini. Ya, hal ini demikian. Okey, kalau contohlah kita nak mulakan isi perenggan satu macam mana ya. Antara faedah bersukan yang diperoleh ialah bersukan mampu menyihatkan tubuh badan kita. Contoh, iaitu ayat pertama untuk ayat isi. Ya, bersukan, ya, dengan bersukan, kalau tak nak mula antara, ya, boleh mulakan dengan. Ya, dengan bersukan, ya, kita dapat menyihatkan tubuh badan kita. Ayat pertama. Maknanya, bila cikgu baca, cikgu dah dapat kenal. Ini ialah isi ya yang kamu berikan. Ya, isi. Sambung terus. Hal ini demikian kerana mengapa kita kata sukan dapat menyihatkan tubuh badan? Hal ini demikian kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh. Nak tak titik sini boleh tak? Boleh. Ya, kita nak tambah ayat huraian yang kedua. Ya, hal ini demikian kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh. Ya. Ini disebabkan oleh. Tambah. Ini disebabkan oleh berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Ini kita olah lagi lah dengan ayat huraian yang kedua. Ya, kalau rasa panjang sangat, guna saja dan tak salah. Ya, bahkan anda telah menggunakan kata hubung dalam satu ayat yang namanya ialah ayat majmuk. Ya, ini ayat majmuk lah sebab ada kata hubung ya. Jadi ini ialah ayat huraian. Okey, boleh mula mengambil ini sebagai salinan anda. Ya, sebab lepas ni insya-Allah cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan supaya kamu nanti akan mahir mengarang menggunakan panduan yang cikgu terangkan sekarang ya. Okey, seterusnya panduan isi seterusnya. Ini kita dah cantumkan. Ini maknanya kita nak menggabungkan dalam satu perenggan. Ya, ada isi, ya, ada huraian isi, ada contoh isi, ya, kemudian ada kesimpulan isi. Ya, okey. Jadi sekarang ni BA lah, bagaimana. Tadi mengapa? Mengapa dia katakan badan yang sihat ini diperoleh daripada bersukan. Kita dah olah tadi kan. Fakta sains. Kemudian sebagai contohnya, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal. Satu contoh, bermain badminton atau sekadar berjoging. 3 contoh setelah dia bagi. Nak perlu 3 ke cikgu? Tak. Kalau mampu bagi 3, dah kemai lah. Nampak ada panjang sikit ayat kita. Ya. Jadi kalau kita nak tulis, sebagai contoh, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal bersama-sama ahli keluarga. Pun boleh, dah ada 1. Boleh. Ya. Kesannya, ini kesannya ialah huraian daripada contoh tadi. Kesannya badan kita akan menjadi sihat dan cergas serta
kita tidak berasa lesu ketika belajar di dalam kelas. Ini kita olah lagi. Ya, daripada contoh tadi kita olah lagi. Ini memang terbaiklah ya, kalau mampu ya dah bagi contoh, olah pula contoh, memang bagus ya. Dan akhir sekali kita tutup, dah habis dah. Kira ayat yang terakhir, jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika rajin melakukan aktiviti bersukan. Bermakna berapa ayat kita? Kita tengok balik tadi. Ya, okey. Yang ni isi 1 ayat 1. Diikuti dengan mengapa, huraian, dah jadi ayat 2. Okey. Kemudian 2 ayat dah ya. Okey, lepas tu kita bagi contoh pula, sebagai contohnya dah jadi 3 ayat dalam satu perenggan. Diikuti dengan huraian kepada contoh dah jadi 4 ayat. Kemudian diikuti dengan ayat penegas dah 5 ayat. Mampu lagi sambung dengan sebelah daripada ayat penegasan bagi ungkapan yang menarik. Benarlah kata pepatah. Cantum sahaja. Badan sehat, badan cergas, otak cerdas. Kan? Di situ ada ungkapan menarik. Perlu ke setiap perenggan kita masukkan ungkapan menarik? Okey, macam ni. Dalam karangan, dalam karangan pelajar, sekurang-kurangnya kita kena masukkan satu ungkapan yang menarik. Sekurang-kurangnya. Jadi kalau tak mampu, bagi setiap perenggan ungkapan menarik, akhir sekali dalam bahagian ayat penegasan. Akhir sekali. Bukan ayat penegasan, maaf. Dalam kesimpulan karangan. Kamu masukkan. Dah tutup. Kesimpulannya, paling kurang ada satu karangan. Ada satu peribahasa. Kalau mampu bagi setiap perenggan, setiap perenggan dengan ungkapan, itu memang terbaiklah. Kita pun baru ni ada buat latihan kuis kan? Dalam bentuk peribahasa. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, jadi maknanya tadi tu kira akhir lah ya. Maknanya anda selesai dah sampai 5 ayat tadi, maknanya itulah dia satu perenggan yang lengkap yang terdiri daripada ayat topik, kemudian ayat huraian, kemudian ayat contoh dan juga ayat kesimpulan beserta dengan ungkapan yang menarik ya. Jadi untuk hari ini bagi memastikan kamu boleh mengikut teknik yang cikgu terangkan tadi, imbakuk, maka kita susuli dengan latihan. Huraikan isi berikut. Maksudnya ini ialah isi yang kedua. Tadi ialah isi yang pertama. Isi dah diberikan ya. Faedah bersukan yang pertama, menyihatkan tubuh badan. Jadi faedah sukan yang kedua ini dia. Bersukan juga merupakan aktiviti mengisi masa lapang secara bermanfaat. Jadi isi ni cikgu nak minta anda olah dalam bentuk imbakuk tadi. Bukan buat perenggan lengkap. Maknanya sebagai latihan untuk memahirkan kamu mengolah isi. Isi kita bagi. Isi, ini dah ada isi yang kedua. Kira ini ialah isi yang kedua. Jadi ini ialah latihan yang perlu anda selesaikan dengan menggunakan, diikuti dengan lepasnya apa dia? Mengapa? M. Isi dah ada, I am mengapa. Mengapa dikatakan bersukan ni boleh mengisi masa lapang yang bermanfaat? Apa sebab kita kata mengisi masa lapang yang bermanfaat? Lepas tu bagaimana? Imba. Ba tu ialah ayat contoh. Macam mana kita nak isi masa lapang? Kita buat apa? Janganlah bagi contoh yang sama yang cikgu telaskan tadi. Cuba buat contoh yang lain. Lepas tu diikuti dengan apa?
K kesan. Olah contoh tadi. Ya, bila kita buat macam ni, dia jadi macam ni. Menghasilkan ya badan yang memberikan faedah kepada kita. Ya, mengisi masa lapang tu terisi. Ya, dan akhir sekali ialah ayat penegasan. Ya, jadi cuba selesaikan latihan kita pada hari ini. Ya, dengan menggunakan isi yang cikgu nyatakan di sini. Ya, okey. Jadi selesailah ya perbincangan kita pada hari ini. Okey. Ya, maknanya itu yang cikgu nak terangkan kepada anda. Ya, satu perenggan yang lengkap yang menggunakan teknik imbakub. Okey, ada nak bertanya ke? Silakan, ada yang nak bertanya? Boleh faham tak apa yang cikgu terangkan hari ni? Boleh faham tak pelajar? Boleh. Okey, ada nak bertanya apa-apa tak? Ada tak nak bertanya apa-apa? Tak ada ya? Okey, boleh faham ya? Okey, kalau boleh faham, alhamdulillah. Jadi kelas kita cikgu akan berhenti di sini. Ya, jadi cikgu akan tinggalkan kamu. Ya lah, lebih kurang tak sampai sejam lah kelas kita. Ya, jadi cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan. Jadi selesaikan tugasan ini. Ya, dah siap hantar kepada cikgu. Boleh kan? Cuba buatnya, pastikan anda boleh selesaikan tugasan yang hari ini. Ya, paling-paling tidak sehari 2 hari hujung minggu boleh hantar. Ya, pastikan juga hantar. Ya, pastikan hantar supaya kamu tahu tahap kamu. Ya. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa ya pertanyaan, ya itu sahaja kelas kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita jumpa malam ini untuk kelas tata bahasa pula ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sama-sama.